Atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang tak asing lagi pada saya, sahabat saya Ayanda Cikgu Hanif bin Hambali. Seterusnya yang saya raikan lagi saya muliakan saf kepimpinan Khalifah Tok Ayah Paduka Ayanda. Tak lupa juga kepada seluruh barisan ahli jawatan kuasa serta tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita beramah mesra, bersilaturahim setelah hampir 2 tahun lah kalau tak siap kita tidak mengadakan program yang sebegini, himpunan yang sebegini. Tapi dengan takdir Allah, dengan usaha yang telah kita buat, alhamdulillah pada malam ni kita ditakdirkan juga dalam menjayakan satu program yang cukup mulia bertepatan pada malam ini. Pukul 12 lebih lagi masuk 27 Rejab. Jadi kita syukur sangat-sangat dengan limpahan kurnia hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan diri kita untuk sama-sama sampai ke majlis ilmu ini, tuan-tuan. Jadi sebelum saya nak mulakan ceramah saya pada malam ini, sedikitlah nak beritahulah pada tuan-tuan, sebenarnya dia di luar jangkaan. Dia di luar jangkaan. Pada peringkat mesyuarat jawatan kuasa program ini, mereka menjemput Al-Fadil Ayanda Ustaz Badrul. Kan? Jadi saya yang kedua lah. Yang kedua adalah satgi selepas ni tuan-tuan, saya minta barisan-barisan Ayanda tunggu sampai habis majlis. Satgi baru tahu. Nah, ada satu lagi lepas ceramah, ada satu lagi. Lepas derah sungguh tak payah orang ni, biar pi. No, dah tunggu Ustaz, kita dengar dulu apa yang nak disampaikan. Jadi bila ada lagu keputusan mesyuarat tak apalah, kita bagi Ustaz Badrul untuk ceramah Isra' wal Mi'raj. Dan saya akan mengutarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan tema kita lah pada malam ni, iaitu ikatan mahabbah ahli mubai'ah. Jadi akhir-akhirnya last minute tadi dapat panggilan, mereka mengatakan Ustaz Badrul tak dapat turun pada malam ni. Masa pergi buat jemputan pun dia tak sihat dah. Dia penat. Tapi dia nak gagahkan diri dia untuk sampai juga malam ni. Dia kata kalau sampai pun saya nak ceramah juga, tapi tak lama lah. Kan, sebab dia tak apa sihat. Tapi akhir-akhir last minute dia kata dia tak boleh main terus. Makna teruk sungguh lah tu. Kita doakan supaya kesihatan beliau baik seperti sedia kala, insya-Allah. Jadi bila saya pun dengar
kena ubah. Ni yang kata takdir ni ada nak alih ni, nak alih pergi lain. Kata nak kena ubah, ustaz kena ceramah Isra Mi'raj. Kita pun jadi terkejut jugalah. Kan? Kita dengan tak ada persiapan nak bercakap dengan tuan-tuan ini. Jadi saya kata kalau dah tak ada orang tak apalah, saya terima. Untuk kita nak berkongsi sedikit ilmu pengetahuan. Mangkali saya rasakan semua hadirin hadirat ini tahu tentang sejarah Isra wal Mi'raj. Tapi biasalah, ya. Dia penyakit ilmu itu nisyan. Penyakit orang yang berilmu ni, lagi banyak dia berilmu, lagi dia banyak lupa. Nisyan itu antara penyakit afatul ilmi, nisyan. Penyakit orang yang ilmu ni, dia sentiasa lupa. Jadi bila lupa tu kita nak kena peringat balik. Macam kita peringat Tok Imam peringat sembahyang raya lah. Bukan semua tak reti belakang lah, tapi setahun sekali dia buat. Bila setahun sekali dia buat, nak kena peringat. Ni yang kata afatul ilmi nisyan. Ilmu ni kalau dia tak tambah sungguh-sungguh, dia akan hilang. Sekali main tanya pula, dia lupa. Macam kita pun kita tahu, tapi bila dah tahun sekali tu, dia nak refresh balik tu, dia makan masa. Jadi nasib baik lepas beritahu tadi pun petang awal lagi, sempat lah. Tapi kalau beritahu tadi tengah nak makan, kita pening juga ni. Kita nak cakap apa depan ni, tak mau nak mengapakan tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Jadi kita usaha insya-Allah, moga-moga perkongsian yang saya berikan kepada tuan-tuan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan, menambahkan ilmu pengetahuan kita dan juga memberi manfaat untuk manfaat kepada kita bersama, untuk kita amalkan dan juga untuk kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga ianya menjadi jariah di dalam kehidupan kita di atas dunia ini insya-Allah taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tak masuk lagi tak masuk lagi, kita iklan dulu. Kita nak iklan dulu Ustaz. Boleh Boleh penganjur majlis apa saya suruh saya ceramah. Saya nak minta laluan dulu bagi saya iklan Ustaz. Jadi selesailah saya tu bab. Lepas tu saya tanya nak ceramah lama mana. Lepas kata kalau ikut tentatif Ustaz Badrul sejam. Saya kata kalau hak dia sejam, sekali hak bagian saya pun sejam, jadi 2 jam. Kalau 2 jam saya pakai rabah tadi ya. Silap-silap tuan-tuan pun lena belakang dah lagi 2 jam. Tapi tak apalah kita anggap dia majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini dia dinaungi dengan sayap para malaikat. Lena pun lena lah tuan-tuan, tapi dapat ganjaran pahala dia tu pasal menghadirkan diri dalam taman-taman Raudatul Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Nabi sebut dia itulah orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kalau nak tahu syurga ni taman macam mana, macam ni ya. Pasal orang yang duduk dalam menuntut ilmu ni, dia duduk dalam salah satu taman syurga. Tengok semua tertib je, beradak aja. Tak ada duk perangai luk-lak apa semua. Macam ni ya. Jadi insya-Allah saya akan temankan tuan-tuan selama hampir lebih kurang 2 jam lah. Kalau tak cukup 2 jam, saya mohon ampun dan maaf daripada pihak penganjur. Barangkali ada slot untuk soal jawab, untuk sama-sama kita kupaskan isu yang berkaitan dengan ikatan mahabbah ahli mubai'ah yang akan diberikan sedikit penerangan dan taklimat kepada barisan saf kepimpinan ayanda-ayanda yang hadir pada malam ini insya-Allah. Jadi berbalik kepada peristiwa sambutan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Seringkali kalau dengar saja Isra wal Mi'raj ini, kita akan buka mushaf kita tengok surah Al-Isra. Ayat yang pertama sekali, Maha suci Allah yang memperjalankan asra, yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, bermula daripada Masjidil Haram kota Mekah pada ketika itu menuju ke kota Madinah, ke Baitul Maqdis di Palestin sekarang ni lah, yang mana dua-dua kota ini telah kami berkati kata Allah Ta'ala di sekelilingnya, kota Mekah dengan Baitul Maqdis, untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala supaya kamu berfikir tentang perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Bukan senang
Zaman lah paling canggih. Tuan-tuan tahu tak jarak daripada kota Mekah nak pi ke Baitul Maqdis Palestin tu, di Saudi Arabia nak pi ke Palestin Israel sekarang ni lah, agak-agak dia berapa kilometer? Agak-agak tuan-tuan lah, berapa kilometer? Dia lebih kurang duk ada 1,239 atau 1,240 kilometer. Kalau kita sini, dari sini pergi Johor berapa kilometer? Tak sampai 1,000 pun kan? Tu perjalanan pada ketika itu. Kenderaan yang canggih kalau nak sampai sepertiga malam, bukannya sebulan perjalanan, bukan sehari perjalanan, bukan 2 hari perjalanan, separuh hari saja. Perjalanan itu mengambil jarak yang terlalu jauh. Ada 1,200 kilometer perjalanannya. Nak sampai ke Baitul Maqdis baru, belum lagi di Mi'rajkan. Ni cerita Asra. Asra ni dia memperjalankan. Sebab tu dia sebut dua. Dia ada Isra dengan Mi'raj. Yang Asra ni dia jalan, memperjalankan hamba dia direct terus dengan pimpinan Allah Ta'ala melalui sahabat dia Jibril alaihissalam. Belum lagi Mi'raj. Mi'raj ni dia dinaikkan. Tu kata ada dua gabungan tu, Isra wal Mi'raj, diperjalankan dan dinaikkan. Kalau berjalan di peringkat bawah tu ada baru 1,200 km perjalanan. Waktu dulu, bukan waktu moden kita ni, waktu dulu. Apatah lagi di Mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, melepasi Baitul Ma'mur, melepasi Lauhul Mahfuz, melepasi Arash, melepasi kursi, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa, berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini suatu perkara yang rasa bukan perkara main-mainan ni. Ini perkara melibatkan kepercayaan. Percaya tak percaya? Sebab tu ada di kalangan orang Quraisy Makkah pada ketika itu, ada hak jenis percaya. Percaya ni percaya 100%, sami'na wa ata'na. Ada hak jenis tak percaya langsung. Ada hak jenis 50-50. Aku nak tengok dia ni ikut mana, hak kawan ni ikut mana. Dia ni percaya dia banyak kan sikit kan macam mana, hak ni tak percaya terus kan macam mana. Ada juga hak kategori nombor 3. Ini soal keimanan, soal kepercayaan. Kalau jadi kat kita hari ni lah, kita kata hang gila, mana ada orang buat kerja lagu tu. Tak pernah lagi orang berjalan sampai 1,200 km pergi separuh jalan, sepertiga malam saja, separuh malam saja. Tapi hang boleh cerita hang naik sampai ke langit. Teknologi hari ni nak sampai ke lapisan langit yang pertama tu, hak lepa duk tunjuk dalam TV kat kita tu, baru lepas daripada apa? Garisan. Saya tak berapa mengaji sains, tak berapa naik, tak tahulah. Tapi dia belum sampai kepada lapisan langit yang pertama. Tu teknologi hari ni. Roket canggih tak mana pun dia tak sampai. Dia cuma sampai di planet-planet yang telah diatur. Dia belum sampai kepada lapisan yang pertama. Sebab Allah Ta'ala cabar dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman, ya ma'asyaral jinna wal ins, in istata'a minkum an tanfuzu fanfuzu, la tanfuzuna illa bisultan. Ni yang kata tak ada hebat mana lah, kita ni hang canggih moden tak mana pun, tapi langit pertama takkan dapat ditembusi. Mana bukti dia? Allah Ta'ala cabar kita di dalam surah Ar-Rahman, ya ma'asyaral jinna wal ins, wahai bangsa manusia, wahai bangsa jin, in istata'a minkum an tanfuzu, kalaulah kamu dua bangsa ni, manusia jin, kalau hang mampu untuk menembusi langit aku, fanfuzu, silakan. La tanfuzuna illa bisultan. Hang buatlah sedaya upaya manapun, hebat tak manapun, kamu tidak akan dapat melepasi langit pertama kan.
la tanfuzu illa bisultan, melainkan dengan kekuasaan. Ni cerita perkara yang di luar kotak pemikiran kita. Sebab tu orang Quraisy pada ketika itu yang tidak mempercayai kepada khabar yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, tak mempercayai Nabi, bahkan mereka menempelak kepada baginda Nabi. Mereka kata, hang ni gila kot Muhammad. Mana ada orang buat perjalanan macam tu. Kami duk berniaga daripada Mekah ke bumi Syam pun mengambil masa yang bulan-bulan. Ni yang cerita yang keluar dari Mekah hampir ke Baitul Maqdis yang jaraknya beribu batu dalam separuh malam saja. Siapa pun tak boleh terima. Akibatnya gila habis. Pasal tak percaya jadi kafir, kufar. Ingkar kepada pengkhabaran baginda Nabi. Tak percaya ni. Soal tak percaya. Kita ni seronoklah kata kat mereka. Kalau jadi masa tu masa kita. Kita fikir macam mana? Oh, kita kata gila. Mana boleh kerja buat ni? Bukan kerja manusia biasa. Sedangkan bangsa jin pun tak mampu, ini kan bangsa manusia. Apa hebatnya Nabi SAW? Ni peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang mana berlaku peristiwa ini pada 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan Nabi. Sebelum diangkat menjadi Rasul, tahun yang ke-12 diangkat jadi Rasul. Jadi 2 tahun sebelum itu Nabi dia menghadapi musibah, berada di dalam suasana kesedihan yang teramat. 2 tahun sebelum tahun kerasulan, tahun yang ke-12. Mana tahun ke-10. Pada tahun ke-10 itu dengan wafatnya pak menakan dia Abu Talib, tak silap dia. Okey tak? Abu Talib pak menakan Nabi, orang yang sentiasa bersama Nabi, orang yang membela Nabi, orang yang menghalang, orang-orang yang mengganggu perjuangan dakwah Nabi, tiba-tiba dijemput oleh Allah Ta'ala. Rasa sedih. Kita pak menakan ni, kawan-kawan kita pun kalau duduk rajin berjalan kita dalam membawa perjuangan dakwah ni, kita rasa sayu. Ini kan pak menakan dia yang sentiasa bersama dengan dia di waktu suka dan duka dia. Jadi dia rasa sayu, dia rasa sedih. Tak sudah dengan kewafatan Abu Talib, tiba-tiba mai lagi satu musibah pada dia, iaitu isteri dia yang tercinta, yang mewakafkan segala harta dia untuk perjuangan Islam. Siapa tak kenal dengan Siti Khadijah Al-Khuwailid? Sampai dia pernah kata, kalau tak cukup untuk perjuangan Islam, kamu gali kubur aku, kamu ambil rangka tulang aku, dijualkan untuk perjuangan kamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang cukup hebat, membuktikan mereka sanggup berjuang lebih daripada kita, yang kita duk alung-alungkan jihadu bil mal wa jihadu bin nafsi. Kita tak mampu, tak terdaya dengan apa yang dibuat. Yang ditunjukkan itu baru orang yang dekat sungguh, cinta sungguh, sayang sungguh dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai dah dikuburkan pun minta ambil balik. Kalau tak cukup perjuangan harta benda untuk nak membawa perjuangan sampai teratur. Tapi kita ni macam mana? Wa khuliqal insanu da'ifa. Kita ini, manusia ni, dia diciptakan lemah, dalam keadaan yang lemah. Pasal lemah tu dia kena apa? Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Pasal lemah tu kita kena sentiasa beri ingat. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana dengan beri peringatan itu akan mengangkat martabat kita kepada orang yang beriman. Kalau tidak, kita duduk di tahap yang dhaifan, lemah dalam membawa agenda perjuangan Islam. Itu bukan kita ahli-ahli yang mubai'ah. Kita telah berikhrar memperjuangkan agama, memartabatkan bangsa dan negara, tapi
adakah slogan-slogan yang kita telah ikrarkan itu betul-betul kita laksanakan? Kalau orang lama-lama dulu dia kata apa? Tepuk apa? Cikgu bahasa. Tepuk apa? Tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya selera. Itu dia panggil muhasabah. Dalam bahasa Arab dia panggil muhasabah. Aku kata lagu ni, aku buat ke aku tak buat? Kena muhasabah, tuan-tuan. Pasal kita tengok perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi, yang disertai oleh kaum kerabat keluarga yang terdekat dan diliputi sekeliling oleh para sahabat. Cukup susah. Nak habaknya dalam perjuangan ini bukan suatu benda yang mudah. Dalam perjuangan ini kita akan menghadapi rintangan, ujian, galangan, bentuk-bentuk yang berbagai, yang kadang-kadang tak masuk munasabah pada diri kita untuk kita tempuh. Tapi itulah perjuangan. Perjuangan yang perlu, mau tak mau, wajib atas diri kita sebagai seorang Islam, iaitu menempuh segala ujian. Barulah dia akan rasa nikmat berjuang. Kalau tidak, tuan-tuan, kita baru belajar, kita baru duduk berjalan nak pergi ke medan perjuangan. Pasal apa? Pasal kita tak pernah rempuh ujian, rintangan, pancaroba. Lebih-lebih lagi hari ini dia banyak dia panggil zaman fitan. Zaman fitan ni, tuan-tuan, tak boleh nak tepih. Dia mai sekeliling penjuru, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, dalam luar. Dia panggil zaman fitan, zaman fitnah. Kadang-kadang kita cakap betul, dia kata tak betul. Kadang-kadang kita cakap tak betul, dia kata betul. Lepas tu dia viral pula. Tu yang duk jadi lepas duk viral baru ni kan. Lepas kata apa? Kalau Nabi Muhammad ke kanan, tok guru aku ikut belah kiri, aku ikut tok guru belah kiri. Pening kita, tuan-tuan. Bila dia keluar kenyataan macam tu, pening kita. Tuan-tuan pernah tengok tak orang viral tu? Kalau Rasulullah ke kanan, guru aku ke kiri, aku ikut ke kiri. Pening. Jenuh jawab telefon kita, nak murid telefon, betul ke? Jenuh menjawab kita. Kalau tuan-tuan nak jawab jenuh. Tuan-tuan nak jawab jenuh. Saya kata dua-dua betul, nak pergi kanan betul, nak pergi kiri betul. Tak salah. Pergi mengaji kepada sikit. Dia nak jadi apa? Dia nak jadi bawa kepada permusuhan. Dia nak gelintir hati manusia itu supaya tidak sukakan kepada individu-individu yang tertentu. Ini dia panggil akhir zaman yang kita menghadapi zaman fitan ni. Tak boleh, tak dapat tidak, kita akan menghadapi dia. Cukup bahaya yang Nabi khabarkan zaman kurun kita ni lah. Macam-macam pelbagai perkara yang telah berlaku. Tuan-tuan, malam ni dia main semangat lain. Tak tahu. Tadi dalam dua abang dekat penganjur kata tak boleh nak ceramah kot lah ni. Tapi dia main semangat lain ni, teruklah sikit. Saya pun teruk, tuan-tuan nak dengar pun telinga kena pasang lagi elok-elok lah. Jadi bila melihatkan baginda Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya sebutkan, apabila Nabi diuji dengan kesedihan kematian pak menakan dan juga isteri yang tercinta, maka Allah Ta'ala itu maha melihat lagi maha mengetahui. Yang kata pencipta kita, khalik kita ni, Allah Ta'ala itu dia maha melihat, dia maha mengetahui. Apatah lagi perkara yang ditimpa nasib musibah itu kepada kekasih dia baginda Nabi SAW. Dia perintah kepada Jibril, Jibril mu pergi tengok Sayyid Muhammad. Kita cuba nak hiburkan dia, mu main naik jumpa aku. Ni cerita mudah kata lah. Mudah cerita dia lagu tu.
nak menghiburkan baginda Nabi SAW yang pada itu dalam keadaan sedang menghadapi duka cita yang teramat, tak boleh nak luahkan. Sampai Allah Ta'ala perintah sahabat karib dia Jibril, mu pergi tengok Muhammad, mu bawa dia naik jumpa aku. Ini yang kata nak menghiburkan hati baginda yang sedang gundah gulana, tak tahu dah nak cerita kat siapa. Inilah cerita awalnya berlaku Isra wal Mi'raj. Ni pada peringkat awal ni, tapi kat atas lagi nak cerita tu yang jadinya perjalanan Isra wal Mi'raj. Kalau saya nukilkan pada malam ni satu kalam daripada guru saya, dan cerita ni tuan-tuan pun tak pernah dengar. Tuan-tuan kata, betul kau Ustaz dia ni duk merapu boy. Ni saya nak cerita pada tuan-tuan ni. Dia kalau saya nukil, saya ambil daripada kata-kata guru saya. Dia kata sebelum berlaku Isra wal Mi'raj itu, bumi dengan langit ini berkelahi. Bumi dan langit ni berkelahi. Masing-masing nak tunjuk hebat. Bumi kata aku hebat, langit kata aku hebat. Bumi tanya, hang hebat tang mana? Langit kata aku hebat lah, aku ada Baitul Ma'mur, aku ada saf-saf malaikat, kepimpinan malaikat semua duduk di aku. Dalam masa yang sama, Baitul Ma'mur itu tempat tawaf bagi para malaikat. Tu hebatnya langit. Lepas tu langit tanya, hang ada apa lekehnya? Dia kata aku pun hebat juga. Dia kata aku ada Baitullahil Haram. Aku ada tempat orang buat haji tu lah, Baitullahil Haram, Baitullah. Dan aku ada para waliullah, kekasih Allah. Tapi duk tengkak aku, akhirnya tak kesudah. Lah kali bumi kata kat langit, hang tak payah duk hebat lah. Hang tak boleh hebat macam mana hang ada sekalipun, hang tak ada satu je. Lepas tu langit pun pelik apa dia yang aku tak ada, semua ada. Langit kata bumi kata pada langit, hang tak ada seorang, iaitu kekasih Allah, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriak langit, menangis langit. Pasal tadi duk tunjuk hebat sangat, sombong sangat. Tapi bila bumi kata lagu tu pada dia, menangis dia waktu tu. Bila tengok dua-dua duk kelahi ni tak jadi jalan penyelesaian. Lah kali takdir Allah Ta'ala cerita, kalau nak jadi hamba nak kelahi macam ni, aku nak angkat Nabi Muhammad ni naik jumpa aku. Besok pun langit pun dia boleh hujah, dia tak, aku pun Nabi Muhammad pernah naik jumpa aku, pernah lintas langit aku. Selesai masalah. Ni kalam saya nukil daripada guru saya. Dia sebut dia lah, kalam perkataan yang saya ambil daripada guru saya. Bahayalah ni, tak kira viral. Sekali orang tanya saya, baca kitab apa mampu? Ni nak cari. Ni saya siap. Jangan duk cari lah, kitab mana tak jumpa lah. Pasal kalam saya nukil daripada guru saya, dan saya pun jumpa. Pasal saya mengaji, saya mengkaji, memang saya jumpa kitab tu. Ada? Jangan duk tanya saja. Sekali duk viral lah ni kan, saya sebut tadi tu lah kan. Ustaz cerita perkara Israiliyat banyak. Tahu tuan-tuan perkara Israiliyat? Perkara Israiliyat, perkara yang macam ni ya, perkara yang tak ada dalil, tak ada nas qat'i daripada Quran dan hadis. Cerita apa ni? Ada orang lain macam tu. Dia nak kepada nas, sama ada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang kedua, saya nukil lagi tuan-tuan, dengar elok. Saya nukil lagi daripada kalam guru saya. Ni. Dalam syurga itu yang kita duk cerita pasal Burak ni. Burak, tuan-tuan tahu Burak ni menetang macam mana? Burak ni. Dia kecil sikit pada kuda. Nak kata besar dengan kedai tak besar sangat. Tapi sekali dia langkah tu sejauh mata pandang. Laju kecepatannya tu, laju tak laju, sekali dia langkah tu sejauh mana mata kita memandang, sampai ke mana-mana, situlah tempat dia. Tu baru selangkah. Ni kata Burak ni. Jadi bukan saja nak bawa
nak memperjalankan hamba dia, kekasih dia. Allah Ta'ala nak keluarkan buruk tu dalam syurga. Pasal dalam syurga ni tempat himpunan buruk ribu. Kata guru saya ni ribu ekor buruk yang duduk dalam syurga itu berterbangan, terbang bebas. Tapi ada seekor buruk ni, dia duk ingat orang sebut tentang nama Muhammad. Dia dengar nama tu, dia terlalu rindukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dia makan pun tak lalu dia. Ni cerita pasal buruk yang Nabi tunggang di malam Isra' wal Mi'raj. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala perintahkan memperjalankan Nabi Muhammad, Jibril pergi panggil buruk yang ada, yang rindukan Nabi Muhammad SAW. Seronok dia tuan-tuan, gembira dia. Bertahun-tahun dia merindukan tentang kepada baginda Nabi SAW. Seronok dia. Buruk tu lah yang dibawa, yang ditunggangi oleh baginda Nabi SAW sampai selesai Isra' wal Mi'raj. Ini dua kisah yang mencari adat. Saya nukil daripada kalam guru kita. Jangan tanya saya ambil mana. Jangan tanya saya yang tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau kita menceritakan Isra' wal Mi'raj ini sesuatu yang tak boleh terlepas dalam kehidupan kita. Sebab di dalam itu dia mengandungi banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya ialah hak yang saya sebut tadi tu. Antaranya ialah percaya dengan tidak percaya. Pasal kita ni yang berada di hadapan kita ni, sama ada hadirin ataupun barisan-barisan kepimpinan ayahanda yang berada di depan kita ni, dia percaya dengan tak percaya. Kalau dia percaya sesuatu yang patut digelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itulah Abu Bakar itu digelar dengan gelaran As-Siddiq. Sebab dia dengar cerita Nabi ni sami'na wa ata'na. Dia tak pernah mengata kepada Nabi muhung ke apa ke, tak boleh hantar kazab tak pernah kata. Susah nak cari zaman tu orang yang macam tu. Antara orang yang terawal yang mengakui, yang mempercayai perjalanan baginda Nabi SAW, Abu Bakar. Sehinggalah dia diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada orang yang jenis tak percaya terus, itu yang digelar dengan golongan-golongan Quraisy, iaitu Abu Jahal dan juga sepupu bapa dia. Ni yang duk katakan Nabi ni gila lah, apalah macam ayam ni. Lepas tu ada satu lagi kumpulan ni dia percaya tak dia 50-50. 50-50. Nak kata percaya pula 100% benar. Nak percaya tak percaya terus pun tak. Depa duduk tengah-tengah. Ni yang dipanggil munafik. Kita takut kita ni duduk tang mana? Kita ni duduk tang mana? Kalau sampai pengkhabaran ghaibiyat, pengkhabaran sam'iyat, kita ni nak duduk tang mana tuan-tuan? Kita nak duduk tang mana? Sebab itu dalam ta'rif iman, dalam ta'rif akidah, antara definisi akidah mengikut istilah syariat Islam, iqraru bil lisan, tasdiq bil qalbi, a'malu bil jawarih. Pengakuan di lidah, hati membenarkan, perbuatan dengan a'malul bil jawarih, mengerjakan, mengamalkan dengan perbuatan. Pasal nak mempercayai sesuatu perkara itu, kalau tak cukup 3 syarat ini, tak sempurna. Tak sempurna iman kita. Boleh jadi kita Islam, tapi Islam yang fasik. Sebab itu dia letakkan 3 syarat ni. Iqraru bil lisan, tasdiq biqalbi, a'malu bil jawarih. Kita pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru iqraru bil lisan, pengakuan di lidah. Piajak orang Cina dia boleh ucap, tapi dia belum menjadi tentu Islam yang sempurna. Pasal apa? Pasal dia baru iqrar bil lisan.
Sebab tu dia kena penuhi syarat tu. Yang kedua, kena tasdik, membenarkan pengakuan dia di lidah. Membenarkan benarnya macam mana? Benarkan tentang rukun iman kita, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya pada Tuhan, percaya kena tak nak tengok. Tuan-tuan percaya pada malaikat, percaya kena tak nak tengok apa pun. Percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Habis itu tuan-tuan tasdik macam mana? Membenarkan di hati tu macam mana? Kena tengok balik. Kena tengok balik. Kita ni percaya macam mana? 50-50 ke? Percaya sodih-sodih ke? Ini kata tasdiq biqalbi. Lengkapnya tu baru a'malul bil jawarih. Mengerjakan dengan anggota badan, mengamalkan dengan anggota badan, yakni melaksanakan segala syariat, tuntutan yang wajib atas orang Islam. Kalau pikir yang tu, kalau perhalusi yang tu, 2 kalimah syahadah kita tak tahu mana lagi, tuan-tuan. Ada orang Islam tak sembahyang tu ialah. Mana kata orang kita? Ada orang Islam puasa haram tak puasa, tapi time orang buka puasa dia tumpang buka puasa kali. Tanya puasa. Ada orang macam tu. Pasal apa ni? Pasal apa? Pasal dia tak memahami. Tak memahami tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan iman. 3 perkara tu, tuan-tuan, saya nak cerita, wallahi, kalau 3 perkara ni tak selesai dalam diri kita, tuan-tuan sembahyang 50 tahun 60 tahun sia-sia. Sungguh. Dia pasal soal kepercayaan. Saya cuba nak buat gambaran perumpamaan macam mana orang kafir Quraisy itu tak mempercayai perjalanan Isra wal Mi'raj. Macam mana hari ini kita terima bulat-bulat kita percaya kepada rukun iman. Kita percaya atas dasar apa? Nah tuan-tuan, jangan buat main-main. Ini perkara yang fardu'in. Awwal wajibun 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqad. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab fiqh Matan Zubat, dia kata perkara yang wajib atas diri manusia itu perkara yang pertama sekali sebelum buat perkara lain. Wajibun 'alal insan ma'rifatul ilah. Mengenal dia akan ilah, akan Allah Ta'ala bistiqan, dengan cara yakin sungguh-sungguh. Macam mana nak sampai tahap lagu tu? Hak tu hak pertama sekali. Ajarkan kita tentang akidah. Baik tuan-tuan lah. Jadi apa yang kita tujuan Isra wal Mi'raj itu, apa yang kita boleh ambil itu adalah kita boleh tengok yang berlaku masyarakat sekitar pada ketika itu, kepercayaan mereka. Allah nak uji hamba-hamba dia yang duduk bersama dengan baginda Nabi, sepupu sepapak dia, saudara mara dia, walaupun hang ahli kerabat dia, tapi Allah Ta'ala masih nak uji mereka itu, nak tengok kepercayaan mereka dengan kuasa Allah Ta'ala. Percaya 100% ke, tak percaya terus ke, ataupun 50-50. Ini tujuan dia. Antara tujuan lain yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala nak menghiburkan hati baginda Nabi SAW apabila ditimpa dengan musibah malapetaka yang beliau sendiri pun tak menyangka perkara itu akan berlaku. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu antara pengajaran, pengajaran yang kita boleh ambil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasulullah, taatilah kamu kepada pimpinan-pimpinan kamu, pemimpin kamu. Fa in tanaza'tum fi syai', sekiranya berlaku perselisihan, pertelingkahan,
pada sesuatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, maka hendaklah kamu kembali semula, buat rujukan semula kepada Allah, yakni kitabullah, kepada Al-Quran, wa rasul, kembali kepada rasul, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, tu pun kalau kamu betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang sebaik-baik pentakwilan, sebaik-baik pentafsiran dalam kamu menentukan sebarang permasalahan yang berlaku. Ini cerita saya nak relate lah sikit dengan tema kita ni. Saya pun kata ustaz cerita Isra Mi'raj tu tak sentuh langsung pasal tema. Ni saya nak sentuh pasal ikatan mahabbah ahli mubai'ah. Pasal yang berada di hadapan kita ini semua para pejuang, semua telah diikrarkan, semua telah berhadap muka dengan khalifah yang berada di hadapan ini. Taatilah kamu yang pertamanya kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul, dan yang ketiganya ulil amri minkum. Kalau kita Malaysia ni taat kepada siapa? Siapa yang menjaga agama dalam negara Malaysia ni? Taatilah kamu kepada ulil amri minkum. Kalau di peringkat kita kelompok yang kecil, iaitulah khalifah kamu. Kamu kena sami'na wa ta'na selagi mereka itu berjalan atas dasar Islam, selagi mereka itu tidak apa tuan-tuan? Selagi mereka itu berjalan di atas dasar Islam, dan selagi mereka itu mengikut, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita kenal lagu tu. Pasal apa? Pasal kita orang Islam. Kita orang Islam, kita ada sibrah dah. Sibratullah, wa ma ahsanu minallahi sibrah. Yang tak ada pada agama lain. Kita ada acuan hidup dia, kita ada tata cara hidup dia. Kalau nak jadi orang Islam, nak jadi pemimpin, nak jadi makmum, tengok macam mana orang sembahyang. Tu imam duduk depan, dia takbir Allah Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Siapa pun tak kata apa. Pasal apa? Pasal sami'na wa ta'na kepada pemimpin, imam yang berada di depan. Tu pasal tajuk imam tu, ikatan mahabbah ahli mubai'ah. Kalau buat singkatan jadi imam. Imam ni sesuai dengan khalifah yang ada di depan kita dia. Kita kena bersikap yang macam tu, sebab kita nak ambil langkahan sunnah yang dibawa, yang diajarkan, yang diterapkan nilai-nilai moral dia oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan? Nabi pernah khabarkan pada para sahabat pada satu ketika. Nabi kata, hang tengok tu, empire kuasa besar pada ketika itu. Hang tengok tu, Rom dengan Parsi. Nabi kata pada sahabat, dua empire besar ni akan jatuh pada tangan orang Islam. Oi, macam mana kalau kita duduk di tempat sahabat pada ketika tu, pikap dia 3 kali tu, nak jatuh macam mana ni? Kekuatan Islam pada ketika tu besar mana aja kau? Tapi natijahnya, keputusannya, runtuh satu empire yang cukup gah pada ketika itu, Rom dan Parsi. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat Nabi sami'na wa ata'na. Ni kita kalau nak jadi ahli mubai'ah yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Ta'ala, tengok imam kita, tengok khalifah kita. Kalau tak boleh nak tegur, kita tenang awal-awal. Imam apa tak boleh tegur? Tok imam sembahyang pun boleh tegur. Kalau dia silap, betul tak? Betul tak? Kita tegur dia, tek cicak dia atas baju. Tak tegur lagu tu lah, kita kata subhanallah. Dia tu imam dengar, aku ni ada tak kena ni kat aku ni. Kena mufarakah, kena niat mufarakah. Kalau tidak, batal sembahyang kalian kita. Mufarakah tu apa maksudnya? Tinggal, pisah daripada imam. Pasal imam tu buat kerja tak betul, tapi nak jadi tu imam.
Ini cerita dia. Kita nak jadi khalifah, kenapa kerja khalifah? Kena buat kerja khalifah yang sebenar-benarnya. Kalau tidak, jangan jadi khalifah. Pasal besok kita nak kena teribai dengan malaikat Munkar dan Nakir. Hari ni duduk atas muka dunia ni seronok tuan-tuan. Semua seronok. Kita takut. Aku buat ni betul tak betul ni? Tadi kan kita dah percaya, tadi kan tasdiq biqalbi, tengok tak benar tapi percaya. Percayalah kepada Munkar dan Nakir. Pasal dia nak tanya kita, dia nak soal kita. Hang menjadi khalifah dulu apa hang buat? Kata nak perjuangkan Islam. Mana dia? Mana bukti dia? Sampai bila-bila tuan-tuan? Sampai bila kita nak lagu ni? Hari ini kita digembar-gemburkan dengan pancaroba dunia akhir zaman. Mau tak mau kena percaya, kena beriman. Duk tak duk, seronok tak seronok, meletus peperangan. Ya, masuk berita kan? Duk tak duk, seronok tak seronok, meletus lagi peperangan. India dengan cara India, Rusia dengan cara Rusia. Yang sebelum ni Timur Tengah, belah Arab. Percaya tak percaya, perkara tetap jadi. Pasal apa? Pasal kita beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi dada. Panji hitam itu akan tumbuh di Asia Tenggara. No. Selagi mana kita tidak boleh bersatu, jangan mimpi kita ni nak jadi mujahid-mujahid yang dijanjikan oleh Panglima Agung yang kita nantikan Al-Mahdil Muntazar. Silat-silat dia tengok kita, dia gelak, hang nak jadi tentera aku. Apa hang ada? Dia gelak ya tuan-tuan. Kita nak kata apa? Aku buat dah lah, aku dah jihad kat lah ni. So macam Quran satu tak boleh baca. Mampus ke tak? Sebab itu mujahidin dulu Chechen. Tuan-tuan bisa dengar cerita mujahidin Chechen. Nak jadi tentera dia tu, interview dia tu, hafal Quran ke tak hafal Quran? Balik. Tu mujahidin Chechnya hari ni. Pasal apa? Pasal dia nak lestarikan khalifah itu, khalifah yang benar-benar Islam, mengikut acuan Islam, barulah akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni apa yang dalam benak kepala kita? Quran pun tak habis 30 juz. Dia hantar, dia tenang balik aku tu ya. Hak mai ni nak buat tapis, nak masuk mujahidin tu, dia tenang balik ke tu lah. Tak hafal Quran lah. Suatu perkara yang cukup hebat, yang kita tak amati, yang kita tak mendalaminya, untuk kita terapkan kepada generasi-generasi kita. Pasal kita nak buat perjuangan, bukan perjuangan yang sikit, perjuangan yang mengembang, yang membesar, supaya ianya tu dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Sekurang-kurangnya aku buat. Walaupun aku tak erti nak bercakap, tapi aku buat. Ada ganjaran-ganjaran yang telah ditentukan oleh malaikat kiraman katibin. Saya pernah cerita kepada sahabat-sahabat kita ni, kawan-kawan kita yang ada di Darul Munawarah. Saya cerita, hampa ni kalau hampa tulis diary nah, kalau hampa rajin tulis diary hidup hampa tu, setiap saat hampa catat. Agak-agak dengan umur kita lah ni 40 tahun, 50 tahun, agak buku tu agak-agak duduk mana? Besar mana buku tu? Asal-asal rumah kita tak celi nak tak buku. Kita tulis setiap saat bang, bukan setiap jam, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap saat kita tulis. Aku buat apa hari ni 24 jam? Satu saat aku buat apa? Agak-agak diary tuan-tuan tu terbaik mana? Nak simpan rumah kata tak lepas kalau umur 40 tahun, 50 tahun. Saya pesan kali apa? Ni cerita kepada kiraman katibin. Haduk tulis nilai kebajikan, amal ibadat yang kita buat ni. Dia bukan jenis boleh tulis tahun-tahun tu. Dia tulis setiap saat. Mampus kita tuan-tuan apabila kita ini dilembarkan dengan lembaran-lembaran amal ibadat kita di hadapan Allah Ta'ala.
Hak tu dah satu pasal. Aku bagi kat umur yang panjang. Aku bagi kat kamu kesihatan yang tidak terhingga. Aku bagi kepada kamu ilmu pengetahuan. Apa yang kamu buat? Ini yang kita takut. Yang ni yang kita kena ambil cakna. Sebab semua kita ini dia takkan hebat sampai bila-bila. Kalau nak cerita sejarah hebat ini, Fir'aun cukup hebat. Kalau nak cerita sejarah orang yang hebat, kita ada cerita di Malaysia ni sejarah pahlawan yang hebat, sejarah Hang-Tuah. Tak ada panglima yang hebat macam sejarah Hang-Tuah. Ini bukan cara-cara hebat saja, ini sampai mengaku diri dia Tuhan. Ni kata Fir'aun ni. Manusia macam kita juga, tapi dia mampu mengaku diri dia, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Ni yang kata hebatnya manusia yang bernama Fir'aun. Akhirnya apa? Dibinasakan Allah, dihancurkan oleh Allah dengan kekuasaan dia, dengan kekayaan dia, dengan istana-istana dia. Begitu juga dengan Namrud, begitu juga dengan Haman. Semua ni. Begitu juga yang terakhir dengan Qarun. Semua ni orang-orang yang cukup hebat di atas muka bumi. Tapi oleh kerana kesombongan yang ada pada diri mereka itu, sampai tak boleh menerima kritikan. Kalau terima kritikan, rasa diri dia tu dihina, dijijak cukup-cukup. Dia ada orang yang macam tu, tuan-tuan. Kita tak boleh nafi. Dia pandang lekeh pada orang bila dia duduk di satu tempat yang paling tinggi. Ada orang yang macam tu. Dia panggil Zul Wajhain. Dalam istilah Arab dia sebut Zul Wajhain, berdua talam muka. Duduk dengan kau ni okey, duduk dengan kau ni dia cantas kau ni. Ada orang yang macam tu. Oleh kerana ada kesombongan dalam diri, ada takabur dalam diri. Ingat dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oleh kerana mereka itu enggan sujud kepada Nabi Adam, oleh kerana mereka itu begitu sombong, begitu takabur, wa kana minal kafirin, maka jadilah mereka itu di kalangan orang-orang yang kafir, laknat. Kita tak mau sampai macam tu. Kita tak mau dihina sampai macam tu oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nak duduk di atas ikatan mahabbah ahli mubai'ah ni, maknanya kita duduk dengan nawaitu yang sungguh-sungguh, ikhlaskan diri sungguh-sungguh, supaya barisan khalifah jadi mudah, pergerakan anak-anak jadi mudah, semua urusan jadi mudah, penuh dengan kemesraan. Itu yang sebenarnya yang kita kena pupuk dalam lingkungan perjuangan kita, NGO berbai'ah ni. Kena ada yang tu. Kadang-kadang kita duk parti di peringkat kita, di peringkat tutuk ayah ni mesra, tapi di peringkat adik-adik, di peringkat anak-anak ni tak begitu mesra macam tutuk ayah. Apa kesilapannya? Itu kita kena pupuk. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang sentiasa membawa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kufar. Begitu keras sikap mereka terhadap orang-orang yang kafir. Wa ruhama'u bainahum, sedangkan sesama-sama mereka yang beriman ni cukup penuh dengan nilaian kasih sayang. Yang ni yang kita perlu terapkan dalam diri setiap ahli-ahli yang mubai'ah, yang berhadap muka dengan khalifah-khalifah yang berada di hadapan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh lagi tuan-tuan? Boleh lagi? Sejam dah ni. Habis suara dah ni. Boleh ke tuan-tuan? Ni cerita baru di bawah tuan-tuan. Saya cerita baru di bawah ni. Tapi naik langit lagi. Tak naik langit pertama jumpa siapa, langit kedua jumpa siapa, nak negosiasi tentang sembahyang 50 waktu, tinggal 5 waktu dengan Nabi Musa alaihi salam.
Tak sampai lagi tuan-tuan. Ni baru di peringkat bawah. Yang mana Nabi SAW sebelum diisrakan, iaitu dibelah dada baginda. Belahan dada baginda itu dibelah, dicuci, dibasuhkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan dengan ilmu, dengan hikmah, dengan iman, sebelum nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bersih hati. Tak ada langsung lubang-lubang yang bertendek oleh iblis dan syaitan laknatullah. Bersih. Pengajaran dia nak abang-abang tuan-tuan, nak abang kita, kalau kita betul-betul ibadat dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, sucikan hati kita daripada perkara-perkara yang khaba'is, perkara-perkara yang najis. Pasal nak menghadap Duli yang maha mulia Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan kalau pergi jumpa Seri Paduka Hindi Pertuan Agong, tuan-tuan, macam mana kau? Macam mana? Handsome tak ada dah. Kasut dah tak pernah kilat selama 2 bulan jadi kilat. Baju dah tak pernah iron, dia iron. Orang nak pergi jumpa orang besar. Nak pergi jumpa orang besar. Ni kita ni, solat itu menghubungkan, seolah-olah kita berjumpa, bercakap dengan Allah Ta'ala. Kita telefon Allah Ta'ala. Macam-macam kelagu orang solat ni macam-macam agak tau. Kalau tak nampak, orang tak nampak, kalau di rumah tu dia bayar pakai kain bekat, baju tak pakai. Ada. Macam-macam. Itu kelaku orang solat. Kadang-kadang ada sembahyang tu, dia niat dia tak tahu ke mana. Tengah dia sembahyang tu, pemikiran tu pas Amerika. Dia fikir apa tak tahu. Tu sembahyang tu. Dia tak tahu yang dia tu sedang berhadap Allah Ta'ala. Kalau kata tu istana negara tu buat kelaku-laku tu, ada kena tendang lah. Pasal apa? Pasal kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Itu dalam bab sembahyang baru, tuan-tuan. Ni pengajaran yang Allah Ta'ala cerita. Nabi tunjuk kepada kita ni, Nabi tu dah maksum dah. Dah tak ada dosa dekat dia. Dosa kecil, dosa besar pun tak ada. Dah maksum dah. Tapi oleh kerana nak naik jumpa yang mulia, yang maha mulia Allah Azza wa Jal, dibelahkan dada Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan iman, hikmah, dengan ilmu pengetahuan, sampai tu penyucian menuju kepada Allah Ta'ala. Tapi kita ni lekeh, tuan-tuan. Kita ambil sambil lewat. Bab-bab lagu tu kita sambil lewat. Sebab tu saya kata, kalau kita hitung dengan amal yang kita buat ni, tak mampu. Sebab tu syurga itu dia bukan penuh dengan orang yang solat. Syurga itu dia bukan dipenuhi dengan orang yang solat. Jangan duk bangga dengan solat. Solat banyak, tapi dia tak tahu kesempurnaan dia tu belum tentu sempurna. Pasal dia ada ujub, dia ada apa? Riak, takabur, sum'ah, ujub dalam diri dia. Mayangkan orang. Kalau orang tak suruh pakai, tak mayang lah. Tak kira aku tak mayang, orang kata apa pula kat aku. Mampu. Sebab tu syurga dia bukan dipenuhi dengan orang yang bersolat. Jangan salah faham. Allah Ta'ala cerita kepada kita, ni nak cerita, kalau nak masuk syurga, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ni cerita dia. Allah Ta'ala ajar kepada kita, maukah aku tunjuk kamu satu perniagaan, yang mana perniagaan ni kalau kamu buat, nescaya tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kamu daripada azab sisaan api neraka. Pekerjaan apa ni? Perniagaan yang macam mana? Butuh wang yang banyak atau tidak? Yang pertamanya, tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Itu yang pertama. Tu'minuna billah wal yaumil akhir. Itu perniagaan yang pertama yang Allah ajar kita.
Kalau tak mau yang Allah ajak kita, kita nak ambil apa lagi? Tu tak mau. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan amwal, harta benda kamu, wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Itu perniagaan yang nombor 2. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. 2 perniagaan ni Allah Ta'ala ajar kita supaya bebas kita kena siksaan api neraka. Tak mau lagi berjuang sampai ditakdirkan mati tu. Dia panggil syahid ma'arakah. Dia ada 2 peringkat syahid ni. Satu syahid menuntut ilmu, mai belajar mati tu dia kena mandi. Ada satu lagi dia panggil syahid ma'arakah, tak perlu mandi, kafankan dia dengan pakaian-pakaian tu. Jadi kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil yang Allah Ta'ala ajarkan kita, satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Tuan-tuan, tak tahu nak habaq, tak tahu nak gambarkan bagaimana siksaan api neraka. Kalau kita hari ni kena api suria tu pun terbakar ni, berlubang kulit kita. Kalau kena baju, orang perempuan selalu marah, beli baju baru, isap rokok suria, terbakar baju, baru beli lah, marah lepas. Itu baru api dunia, bukan besar mana pun, titik lah. Kalau nak buat gambaran juga ni tuan-tuan, dengan setitik tu jatuh, api neraka jatuh atas kita ni, hancur terus. Hancur terus. Bukan kata berlubang dah, hancur terus. Gambaran yang cukup dahsyat. Bagaimana kita nak melalui detik-detik yang macam tu kalau kita hari ni kita tak ada saham langsung, kita tak ada pelaburan langsung untuk kita berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dengan perakhiran kita sama ada baik ataupun tidak baik. Yang tu yang kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh, supaya apa yang kita sampaikan pada malam ini, walaupun terkasar bahasanya, tapi sebenarnya percayalah, itu adalah satu perkara yang penting. Satu perkara yang penting untuk sama-sama kita bermuhasabah. Pasal saya seronok bila berjumpa dengan kawan-kawan ni. Bila saya seronok, saya tak maulah ada di antara kawan-kawan kita ni yang bukan duduk bersama dengan kita, dia duduk jauh dengan kita. Jadi siapa lagi? Maka itu, sebab itulah kita kena, mau tak mau, kita kena menyuarakan perkara ini supaya ianya dapat manfaat untuk sama-sama kita amalkan, dan juga sedikit ilmu pengetahuan supaya kita dapat menginsafi, kita dapat merubahkan perwatakan kita, kita dapat merubahkan perjuangan kita yang pada lebih, yang daripada yang tak elok kepada lebih elok, daripada lebih elok kepada lebih elok lagi, insya-Allah. Itulah yang saya harapkan dalam pertemuan yang ringkas kita pada malam ini. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi oleh kerana masa mencemburui, hampir sejam dah saya bercakap dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita nak bagi masa pada tutup ayah nak isap rokok dulu, nak minum air kopi dulu. Sehari kita istirahat, sehari kita sambung balik dalam perbahasan kita yang kedua. InsyaAllah tak ada apa-apa pun. Perbahasan kita yang kedua ini, kita akan memberi sedikit penerangan ataupun taklimat. Sama ada bersetuju dengan tidak bersetuju, tepuk dada tanya selera. Wallahu alam. Yang buruk itu daripada Allah, yang buruk itu daripada diri saya sendiri, yang baik semata-mata itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekasaran bahasa, tingkah laku saya mohon ampun dan maaf, jutaan ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita sentiasa berhubung silaturahmi sesama kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma bihaqqil Fatihah
وبنور الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا رحمن ادفع عنا يا رحيم كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وفتنة مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.